Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak jemput semua saudara-saudara semua, rakan-rakan ke satu perhimpunan gerakan Renaissance Melayu hebat, bermaruah dan berkat. Merupakan satu batu tanda menunjukkan solidariti kita orang-orang Melayu. Tujuan dia adalah untuk mengumpul lebih kurang 20,000 orang Melayu. Perhimpunan ini akan menjadi satu titik permulaan mengembalikan kegemilangan, kesatuan dan kehebatan bangsa Melayu. Kita perlu bangkit untuk membina suatu kekuatan Melayu. Perhimpunan orang-orang Melayu dari semua lapisan ke masyarakat mengalu-alukan pelbagai program yang ingin meningkatkan peningkatan ekonomi Bumi Putra. Kita perlu menguasai ilmu, teknologi dan memilih bidang keusahawanan sebagai kerjaya kita. Kita akan melancarkan juga agenda Zuriat Melayu di masa hadapan. Ingin menggalakkan dan menjemput semua warga universiti di seluruh Malaysia untuk datang bersama-sama, terutamanya kepada wanita, kerana wanita kita hebat, berkat dan bermaruah. Membawa pantun rasmi kita, buai laju-laju sampai pucuk sena. Melayu boleh maju hingga terajui dunia. Ayo wahai anak-anak muda Melayu sekalian, marilah kita ramai-ramai hadir ke perhimpunan gerakan Renaissance Melayu. Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda secara live dan eksklusif di Bernama TV, dan itulah topik yang akan kita bincangkan hari ini di Ruang Bicara ini, iaitu Perhimpunan Perpaduan Melayu hebat, bermaruah dan berkat. Sesuatu yang cukup menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun bersiap sedia di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, saya ingin mengalu-alukan semula yang berbahagia Datuk Dr. Awang Sarian, iaitu Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi Tok, semalam baru kita bersama dan hari ini kita bersama lagi. Alhamdulillah. Dan kita juga ingin mengalu-alukan yang berbahagia Saudara Izzaruddin Abdul Rahman, iaitu Timbalan Presiden GPMS ataupun Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung. Jadi Izzaruddin, apa khabar? Assalamualaikum, alhamdulillah. Sehat, berjumpa sekali lagi. Tak balik kampung pula tu orang Cina ni. Ya. Okey, alhamdulillah kami sangat berbahagia mempunyai dua tetamu yang cukup istimewa menemani saya di studio Ruang Bicara ini. Dan semalam saya masih ingat lagi kita menyediakan dua talian kepada anda sebenarnya, tetapi sayang sekali ketika itu dua talian itu menghadapi sedikit kesulitan teknikal. Jadi hari ini kami menyediakan dua talian yang baru bagi membolehkan anda untuk memanggil kami berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita bincangkan. Jadi kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, dua talian baru yang kami sediakan kepada anda ialah 03 20 50 44 21 dan juga 03 20 50 46 25. Jadi itulah dia dua talian baru bagi membolehkan anda untuk memanggil kami berkongsi apa saja pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita bincangkan hari ini di Ruang Bicara ini. Baiklah, saya ingin memulakan perbincangan ini bersama dengan berbahagia Datuk Dr. Awang Sarian. Kalau kita lihat Datuk ya, Perhimpunan Perpaduan Melayu hebat, bermaruah dan berkat akan diadakan pada 28 hari bulan Februari. Betul. Dan venue-nya ataupun tempatnya ialah di Stadium Putra Bukit Jalil. Ya. Signifikan perhimpunan kali ini tu. Kenapa ianya perlu diadakan? Ya, perhimpunan ini sangat penting dalam konteks saya biasa mengasaskan pada konsep bangsa Melayu sebagai bangsa teras. Ini suatu hakikat yang perlu diakui. Ya. Sejarah merantau ini juga menunjukkan bahawa bangsa Melayu lah bangsa teras. Dan konsep Melayu itu sebenarnya konsep yang merentas seluruh etnik. Okay. Ada ratusan etnik di alam Melayu, tetapi semuanya terangkum di bawah satu konsep atau payung Melayu, sehingga timbullah waktu istilah bangsa Jawi yang dipertalikan dengan soal tulisan Jawi. Tetapi makna di sini ialah Melayu bukan saja soal konsep yang dikaitkan dengan soal etnik, soal biologi, soal keturunan darah, tetapi Melayu merentas pelbagai etnik. Maka itu Osman Awang dalam sajak mengatakan Banjar itu Melayu, Jawa itu Melayu, Bugis itu Melayu. Artinya Melayu yang luas. Dan Melayu di negara kita, hakikat sejarah menunjukkan ialah bangsa yang teras, yang tanpa perpaduan, tanpa kesabaran Melayu, kita tidak akan mungkin mencapai kestabilan negara. Ini asas yang paling penting, yang bukan saja mesti disedari oleh rakan-rakan Melayu, bahkan oleh orang Melayu sendiri, yang kadang-kadang saya lihat sudah Melayu atau menjadi layu akan kemelayuannya. Maka itu asas
kekuatan kita dalam bidang ekonomi, bidang politik pemerintahan, bidang pendidikan, bahasa budaya ini perlu diperteguh dan asas ialah perhimpunan Melayu, perpaduan Melayu. Tanpa perpaduan tidak akan mungkin kita dapat memajukan Melayu dalam kesemua bidang yang sebut itu tadi. Ini saya kira asas paling penting. Okey, saya juga ingin berkongsi daripada pandangan seorang anak muda seperti Zaruddin sendiri. Mungkin zaman zaman Datuk Dr. Awang itu mungkin perpaduan Melayu itu tidak jadi satu masalah. Tetapi zaman berubah dan sekarang ini dikatakan Melayu sendiri sudah mula tidak bersatu padu dan sebagainya. Jadi apakah Zaruddin merasakan bahawa ini masa dan ketika yang cukup baik sebenarnya untuk menyedarkan semula orang Melayu bahawa kita perlu bersatu dalam satu perpaduan yang betul-betul hebat, satu perpaduan yang betul-betul bermaruah dan berkat. 69 tahun dahulu kita pernah berhimpun di Kelab Sultan Sulaiman Kampung Baru pada 2 hingga 4 Mac 1946 pada waktu itu. Dan pada waktu itu orang Melayu pada waktu itu dengan kemundurannya, dengan kemiskinannya, dengan dalam keadaan yang tidak, orang kata apa, tidak ada kekayaan pada waktu itu. Akhirnya pada waktu itu atas inisiatif pada waktu itu berjaya melaksanakan satu gerakan kesedaran kepada orang-orang Melayu pada waktu itu. Akhirnya kita mengecapi kejayaan pada hari ini. Daripada gerakan itu, suntikan itu, kita berjaya mendidik anak-anak bangsa kita menjadi satu bangsa yang hebat, bermaruah dan berkat sehingga ke hari ini. Dan apabila sebagai anak muda, sebagai GPFS Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung melihat program perhimpunan yang perpaduan Melayu yang diajukan di Bukit Jalil pada 28 Februari nanti, saya fikir dia sebagai satu mercu tanda kepada anak muda sendiri supaya mereka melibatkan diri dalam program penyatuan Melayu ini. Sebab kita orang muda sendiri melihat bahawa penyatuan Melayu ini satu perkara yang malah dibincangkan pada waktu ini. Mereka agak signifikan dengan perpaduan Melayu. Ada kaitan dengan politik, ada kaitan dengan nak menjaga pemimpin dan sebagainya. Dan saya fikir anak-anak muda pada ini mereka kena ada satu sifat kesedaran. Bukan kerana mereka tidak sedar, tapi inilah masanya kita membina jaringan silaturahim komuniti di kalangan orang-orang Melayu sendiri. Sebab anak muda pada hari ini kita berpecah dari segi fahaman ideologi. Anak muda pada hari ini dah sibuk dengan internet lah, sibuk dengan dan sebagainya. Dan yang paling penting sekali, orang muda merupakan kuasa penting dalam sesuatu negara ni. Kuasa politik mereka ada, kuasa dari segi ekonomi mereka ada kekuatan di situ. Dan anak muda 13 juta tu, anak muda tu sangat penting, numbers itu sangat penting. Betul. Dan perlunya perhimpunan ni supaya anak muda pada hari ini supaya menyedari bahawa betapa pentingnya tenaga anak muda diperlukan pada ketika anak-anak kita boleh tengok, boleh kira penyatuan Melayu ni agak longgar sekarang ni. Sebagai anak muda saya merasakan agak risau pada masa hadapan ni, bagaimana orang Melayu kita nak berhadapan dengan gelombang globalisasi lah dan sebagainya pada tahun 2020, ke mana arah tuju kita. Dan ini masanya kita bincangkan pada sekarang ni supaya menjadi jangan terlambat lagi. Okey, ke mana arah tuju kita? Itu menarik apa ni Datuk Dr. Awang ya. Kalau kita lihat ataupun kita kenang-kenang kembali istilah ataupun pesanan yang pernah disebut oleh mantan Perdana Menteri kita Tun Mahathir. Dia mengatakan Melayu ini mudah lupa. Apakah yang berlaku sekarang ini apabila kita bercakap tentang perpaduan ini, kerana Melayu sudah lupa diri, Melayu sudah lupa bahawa kita perlu bersatu dalam usaha untuk menegakkan kekuatan dan kekuasaan Melayu itu sendiri. Sebelum itu saya nak komen sikit soal lupa pada asas kita ni, bukan saja ada kalangan orang muda, yang mantan muda pun, orang yang sudah berumur pun kadang-kadang sudah lupa akan kekuatan Melayu. Betul. Maka itu faktor sejarah harus diimbas semula. Kekuatan Melayu ini bukan soal 10-20 tahun. Ini sudah 2 alaf. Sudah masuk 2000 tahun paling tidak. Artinya dari kekuatan Melayu dalam zaman Kerajaan Melayu Tua Sriwijaya itu, kekuatan Melayu sudah tumbuh dan menjadi asas sehingga menjadi daya tarik. Sebagai contoh pada abad ke-7 dinasti Tang menghantar sarjananya Ye Qing ke alam Melayu mengkaji kekuatan Melayu, bahasanya, ada istiadat, kebudayaan, pendidikan, itu dia laporkan, dan ini dapat dibaca dalam teks-teks klasik Cina, menunjukkan bahawa ada perhatian bahagian lain dunia terhadap kekuatan Melayu. Dan Melayu dengan pengertian yang kita fahami sekarang, seperti saya katakan, ialah Melayu sebagai satu konsep global yang merentas etnik di seluruh arah Melayu. Dan kita harus melihat bahawa dalam pembinaan yang dikatakan pembinaan negara, sesudah kita lepas daripada penjajahan,
kita bergantung pada katakan kontrak sosial. Itu asas berteraskan Melayu dan ini diakui oleh rakan-rakan bukan Melayu pada waktu itu, pimpinan yang mewakili rakan-rakan bukan Melayu. Sebagai contoh, soal kedudukan raja-raja Melayu, agama Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dan hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putra. Sekurang-kurangnya 4 teras pancang yang mesti dipertahankan, difahamkan oleh orang Melayu dan bukan Melayu. Kerana seperti kata Profesor Koike Kim, itu sampai bila-bila tu kontrak sosial tidak boleh dihapuskan, kerana ini adalah trust. Dan itu sebenarnya yang harus tidak dilupakan oleh orang Melayu dan seluruh warga negara, kerana ini akan menentukan hala tuju negara kita. Dan soal lupa tadi saya katakan jangan kita lupa pada sejarah kekuatan kita, dan jangan lupa pada kehebatan bahawa bangsa Melayu diakui sebagai bangsa besar di dunia. Saya memetik sebagai pandangan seorang sarjana Belanda, Ferenco Valentin, mengatakan pada abad 16 itu bahasa Melayu sudah menjadi bahasa antarabangsa. Sehingga katanya sesiapa yang datang ke alam Melayu yang tidak mengetahui bahasa Melayu itu dianggap golongan yang tidak berpelajaran atau tak berpendidikan. Dan kekuatan bahasa Melayu, kekuatan bangsa Melayu yang bersepadu di segi agamanya, ekonominya, undang-undangnya, pemikiran dan hubungan diplomatik itu ialah asal kekuatan. Dan ini jangan diabaikan dalam mata pelajaran sejarah, dalam mata pelajaran berkaitan dengan tamadun di universiti dan sebagainya. Ini mesti diserapkan melalui sistem pendidikan. Okey, sebelum kita berehat, Zaruddin, pandangan anda secara peribadi antara faktor-faktor, antara sebab-sebab kenapa tergugatnya perpaduan Melayu kebelakangan ini? Yang gugat Melayu ni sebenarnya orang Melayu sendiri gugat. Datang daripada kita sendiri. Kita yang gugat Melayu kita sendiri. Itu menjadi punca. Orang muda sekarang ni mereka kadang-kadang mempertikaikan sendiri hak kita sendiri, mempertikaikan perlembagaan kita, mempertikaikan kesultanan kita sendiri. Ini perkara-perkara ini menjadi satu perkara yang kita risau. Anak muda mungkin tidak diberi kesedaran dan tidak dididik dengan perkara-perkara serupa ini. Dan sebab itu perhimpunan perpaduan Melayu ini adalah satu program bukan sahaja kita berhimpun, tapi pada masa yang sama kita mendidik, dan pada masa sama juga kita memberi kesedaran kepada anak muda ni, supaya anak muda pada ini dia sibuk dengan Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Kadang-kadang hantar komen-komen yang boleh mencetuskan masalah kita sendiri, sesama umat sendiri, bertelingkar sesama sendiri dalam WhatsApp, bertelingkar sendiri dalam Facebook, dalam Twitter dan sebagainya. Ini masalah orang-orang muda sekarang ni. Sebab orang muda merasakan bahawa mereka perlu kebebasan, mesti ada jiwa liberalisme dan sebagainya, dan perkara inilah yang harus kita didik daripada awalnya supaya kita dapat kekang daripada awal, supaya tidak merebak menjadi satu barah kepada anak muda pada hari ini, menjadi satu perkara tidak kisah apa yang berlaku keliling kita. Okey, kita akan sambung lagi nanti, semakin menarik sebenarnya perbincangan kita, tetapi kita akan berehat buat seketika. Tetapi sebelum itu saya ingatkan lagi dua talian baru yang kami sediakan kepada anda untuk membolehkan anda memanggil kami berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang sedang kita bincangkan hari ini di ruang bicara ini. Jadi gunakanlah dua talian itu, 0320504421 dan juga 0320504625. Kita berehat buat seketika. Isu semasa dan terkini industri kreatif tanah air. Perkembangan muzik tempatan. Lensa anak seni. Aksi layar perak. Tanpa gosip dan sensasi, semuanya disisipkan selama setengah jam dalam Tedi Sini, bukan sekadar hiburan. Setiap Sabtu, jam 12.30 tengah hari, hanya di Bernama TV. Dibelenggu kebangkrapan semuanya bukan pilihan. Saya pernah cuba dibantu, namun saya tidak hiraukannya kerana saya merasakan MDI akan bertindak kejam terhadap saya, sehinggalah kebangkrapan mula mengganggu hidup saya.
saya hilang punca untuk meneruskan kehidupan. Akaun saya dibekukan. Apa nasib keluarga saya? Selama ini saya menyangka MDI zalim yang membangkrupkan saya. Ternyata sangkaan saya meleset sama sekali. Jabatan Insolvensi Malaysia, bukan kami yang membangkrupkan anda. Jangan takut atau risau untuk tampil ke depan. Berilah kerjasama agar kami dapat membantu anda. Layari www.insolvency.gov.my. Baiklah, kita kembali semula secara live dan eksklusif Ruang Bicara di Bernama TV. Masih bercakap tentang Perhimpunan Perpaduan Melayu. Dan dua talian itu, yang baru itu masih lagi kami kekalkan kepada anda. Jadi saya ulangkan ataupun ingatkan anda sekali lagi, 03 2050 4421 dan juga 03 2050 4625. Jadi panggil-panggil kami di Ruang Bicara ini. Saya percaya anda juga ada pandangan dan juga pendapat yang mungkin boleh kita kongsi bersama dengan kedua-dua tetamu saya ini. Baik, saya ingin kembali semula kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Awang Sarian. Kalau kita dengar apa yang Izharuddin sebut tadi, antara faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya perpecahan di kalangan orang Melayu itu sendiri, mungkin ada lagi faktor-faktor yang mungkin selalunya orang menyentuh tentang soal politik, orang terutamanya dikatakan antara penyebab utama kenapa Melayu berpecah. Sejauh mana benar atau tidak? Saya mau kembali pada pangkal kita. Kalau dikatakan Melayu itu terasnya Islam. Islam yang telah merubah pandangan alam, rupa dan jiwa yang dikatakan Melayu itu. Betul, Melayu sebelum Islam itu ada yang berpandangan berdasarkan animisme Hindu-Buddha, tapi sudah Islam datang, kita diacu oleh satu tasawur, satu pandangan alam yang baru yang berteraskan kepada Tuhan, keadilan, kebenaran melalui sistem akidah, sistem syariah, akhlak. Jadi saya kira Melayu tidak boleh lepas daripada kekuatan agama. Kalau kita lupa alpa pada teras agama, maka perpecahan akan berlaku. Oleh sebab itu, dalam konteks sekarang ini, baik politik, baik dalam bidang ekonomi dan sebagainya, maka kalau tidak berteraskan pada kekuatan agama, maka dengan sendiri mudah kita berpecah. Ambil ekonomi saja. Kalau tidak berteraskan agama, kita dalam soal persaingan yang hebat dengan dasar kapitalisme, dengan dasar pasaran ekonomi bebas dan sebagainya, kita akan mudah terjebak pada soal keuntungan peribadi dengan tidak memperhitungkan soal hak masyarakat, hak orang lain daripada kekayaan ataupun sumber ekonomi yang ada pada kita. Nah, ini berteraskan agama. Jadi kalau segala berteraskan agama, insya-Allah dalam politik pun, bahawa politik adalah satu wasilah saja untuk mencapai kesejahteraan yang diridai Allah. Tapi jadi politik tidak harus menjadi satu medan pertempuran, satu medan kepentingan peribadi. Dalam zaman tradisi Islam, kita melihat bagaimana seorang pemimpin, Khalid bin Walid sebagai contoh, kalau diminta meletakkan jawatan atas sebab-sebab tertentu, strategi, tidak ada soal berdendam, tidak ada soal berperang, memerangi pimpinan Islam pada waktu itu. Maka ini harus menjadi teras. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, soal saya kira juga yang menjadi pertelingkahan dalam kalangan orang Melayu ini adalah kerana kita tidak mempunyai kesatuan pemikiran. Saya dalam soal ini terus terang mengatakan bahawa rakan-rakan kita keturunan lain ada kekuatan. Rakan-rakan kita Cina, meskipun mereka hebat dari segi ekonomi, mereka tidak lupa berkekuatan pendidikan, bahasa, kebudayaannya itu. Perjuangan itu berlaku. Tetapi terus terang saya katakan dalam kalangan setengah-setengah orang Melayu, kerana sudah nampak celik sedikit, adalah 2-3 kupang dalam saku ini, saya katakan itu sudah mula lupa pada akarnya. Oh, bahasa tak penting lagi, budaya tak penting lagi, sejarah tidak penting lagi. Maka apabila ini sudah dirongkaikan, kekuatan itu sudah pecah. Maka perpaduan akan dengan mudah pihak lain seperti Saudara Izharuddin dari dalam juga akan merongkaikan perpaduan itu. Okey, kita akan sambung lagi, tapi saya difahamkan ada di talian sekarang ini yang berbahagia Datuk Dr. Hassan Mat yang merupakan pengarah sekretariat Gerakan Renaissance Melayu. Jadi barangkali menarik juga kalau kita berkongsi sesuatu dengan beliau. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam, Cik Syakawi. Sihat tu Ya. Okey tu, saya nak nak bertanya tentang Perhimpunan Perpaduan Melayu yang akan diadakan di Stadium Putra di Bukit Jalil 28 hari bulan nanti tu. Ada di sana sekali. Okey, saya nak tahu tu dijangkakan berapa ramai yang akan berada di stadium nanti dalam perhimpunan itu nanti tu.
Sasaran kami daripada sejak tahun lepas lagi, daripada Februari tahun lepas kami selesaikan 20,000. Okey. Tapi nampak gaya selepas kita war-warkan program ni di media masa, InsyaAllah saya rasa lebih daripada 20,000 ni yang akan hadir ni. Apatah lagi apabila mereka mendapat tahu semua pemimpin-pemimpin tertinggi negara akan hadir. Okey. Akan hadir. Jadi ini menguatkan lagi semangat mereka untuk bersama, kerana ini merupakan perhimpunan yang membabitkan orang Melayu dalam institusi politik dan bukan institusi politik. Okey, dari segi kita buat. Dari segi agenda yang telah pun disusun di perhimpunan itu nanti, Tok. Barangkali menarik juga kalau dapat kita war-warkan kepada penonton-penonton kita. Boleh. Memang kami minta tolong bernama tolong war-warkan. Silakan, Dok. Itulah Encik Syarkawi, kerana inilah pertama kali kita melaksanakan agenda mencadangkan, memaklumkan pada kajian apa orang Melayu nak buat, agenda pembangunan orang Melayu, berteraskan ciri-ciri Islam yang makasih syariah yang 5 itu. Yang Datuk Awang nyatakan tadi. Dan satu lagi juga, Datuk, saya difahamkan bahawa banyak NGOs Melayu yang terlibat dalam perhimpunan kali ini. Jadi keseluruhannya berapa NGOs Melayu yang terlibat, Dok? Kerabat MPM itu sendiri ada 284. Semuanya turut terlibat sama. Jadi yang itu di situ pun kami dah ada kekuatan tersendiri. Saya baru terima mesej pelajar-pelajar daripada College Universiti Islam Perlis, satu bas akan turun. Jadi ini melambangkan yang sejauh Perlis tu pun sanggup datang untuk bersama kerana nak mengulangi sejarah 69 tahun dahulu. Okey. Jadi akhir sekali harapan Datuk sendirilah kepada orang Melayu sendiri bila bercakap tentang perhimpunan ini, seruan Datuk kepada mereka sebenarnya. Saya menyeru semua orang Melayu hadir sama, kerana ini bukan satu perhimpunan yang rasis. Ini tak ada kena-mengena dengan etnik, ini tak ada kena-mengena dengan polarisasi. Ini ialah agenda pembangunan yang diteraju oleh bangsa Melayu. Bangsa Melayu ni bangsa mahawangsa, kata Datuk Awang. Bangsa yang besar, kan? Semua terlibat. Jadi minta tolong pada Encik Syarkawi bernama war-warkan untuk ajak semua orang Melayu. Tidak ada kes siapa. InsyaAllah. Tidak mengingatkan ini boleh, ni tak boleh. Tak ada. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Hassan Mat kerana sudi bersama kita secara segera dan pantas di ruang bicara ini. Jadi menarik juga, Zaruddin, daripada apa yang disebut penglibatan NGOs Melayu adalah sesuatu yang amat membanggakan. Dan pusat-pusat pengajian tinggi seperti UiTM sendiri pun terlibat dalam program kali ini. Tetapi yang lebih menarik kalau kita lihat daripada apa yang disebut oleh yang berbahagia Datuk Dr. Awang tadi. Barangkali juga apakah anda merasakan bahawa orang Melayu ini sudah lama berada di comfort zone sebenarnya, sehingga mereka lupa bahawa perpaduan itu menjadi satu asas yang perlu dilihat semula dan perlu diberi perhatian yang serius. Cuma kita kena ingat kembali pada diri kita masing-masing. Penyatuan itu bukan hanya dalam bentuk politik. Penyatuan dari segi kuasa ekonomi kita kena bersatu. Penyatuan dalam bidang-bidang lain kita kena bersatu. Dan sebab itu kadang-kadang orang Melayu muda ni kadang-kadang dia kurang mengerti tentang soal perpaduan itu. Mesti dalam parti politik mesti bersatu. Itu perpaduan, nama perpaduan. Sebenarnya banyak perkara-perkara lain boleh kita sentuh dari segi perpaduan itu. Dan apabila kita berbalik tentang soal sekarang ni, soal perpaduan itu menjadi satu perkara yang menjadi satu polemik di mana-mana sekarang, di kedai kopi dan sebagainya, tentang perpaduan ini dan sebagainya, perpaduan nak membentuk perpaduan politik dan sebagainya, ada inisiatif dan sebagainya. Dan apabila kita tengok macam Datuk tadi bercerita tentang soal ada pelajar universiti yang datang, ini menunjukkan bahawa ada kesedaran timbul sekarang di kalangan akal umbi anak-anak muda sekarang ni, sehingga pelajar-pelajar universiti pun turut hadir sekarang ni. Dan kerana selama ini pun kita tak mahu lagi kita nak lahirkan anak-anak muda Sikito yang moden sekarang, Sikito di Allah baru sekarang ni. Kita tak mahu lagi wujud yang Sikito zaman-zaman moden sekarang ni. Yang paling mengancam kita sekarang ni adalah selebriti media sosial ni. Dia nak jadi selebriti cepat, kena buat satu perkara isu yang panas, kritik ni dapat publicity, tiba-tiba boleh diangkat sebagai hero kepada orang-orang tertentu, kumpulan tertentu. Perkara ini kita kena beri kesedaran bahawa tidak semua yang kita boleh bercakap tentang soal apa-apa pun. Kita kena faham tentang perlembagaan kita, kena faham tentang soal-soal perkara-perkara yang utama tentang isu-isu kenegaraan kita. Kita kena faham tentang soal itu. Dan sebab itulah kita tengok ada 284 NGO ini, kebanyakan ada terdiri banyak daripada NGO generasi muda ni turut terlibat sekali dalam program ini. Yang paling penting sekali,
kita tidak sediakan logistik pada mereka. Tak sediakan pengangkutan, tak sediakan makan minum, tak sediakan penginapan kepada mereka. Mereka datang dengan keadaan sukarela. Dan saya fikir pihak sekretariat bertalu-talu menerima panggilan telefon daripada pelbagai pihak untuk turut hadir dalam program ini. Seperti mana Datuk Asman cerita tentang soal pelajar universiti ingin turut serta. Saya fikir ini satu perkara-perkara yang baik. Dan yang paling bagus sekali, ada sukarelawan daripada universiti yang turut tampil untuk menjadi sukarelawan kepada sekretariat ini. Ini satu perkara yang positif kepada gerakan kesedaran Perhimpunan Melayu pada sekarang ini. Okey, kami difahamkan ada pemanggil di talian sekarang ini, iaitu saudara Abdul Malik dari Pahang. Jadi barangkali ada sesuatu yang boleh kita kongsi bersama dengan pemanggil kita ini. Assalamualaikum Cik Abdul Malik. Yang boleh kita kongsi bersama dengan pemanggil kita ini. Assalamualaikum Cik Abdul Malik. Waalaikumsalam. Ya, jangan dengar TV Cik Malik. Ya. Ya. Ya, begini ya. Ya. Nanti saya jauh sikit daripada TV. Jauhkan daripada TV. Offkan TV pun tak apa. Jangan kuat. Okey. Saya ni begini. Ya. Saya ni daripada kampung betul ni. Ya, okey. Yang masih sangat terkenang kadang bagaimana perpaduan Melayu zaman dulu. Ya, pasal saya telah mengikuti perkembangan Melayu ni. Daripada zaman Tengku Abdul Rahman mengisytiharkan kemerdekaan di Studio Merdeka, saya telah ada bersama di sana. Jadi begitu juga pada 31 Ogos. Saya menengok keadaan saya semua bimbang sekarang ni. Menengok keadaan perpaduan Melayu disebabkan orang Melayu kita sekarang telah terhakis jati dirinya. Terhakis jati dirinya kerana ditenggelami oleh kemewahan zaman sekarang. Minta maaf ya, saya bukan bersangka. Saya tengok ada golongan yang duduk peringkat atasan, yang duduk, kata orang tu, dia asyik merebut kuasa atau mencari kedudukan. Inilah jadi perputaran Melayu kerana ada penyokong masing-masing. Baik dalam parti yang sama, apatahlah dengan parti apa. Apa yang pendapat saya yang penting sekali, kita semua dari peringkat paling atas mesti ubah sikap. Benar-benar berazam mempertahankan Melayu. Saya sungguh bimbang sekarang saya tengok keadaan perpaduan Melayu dulu dengan sekarang. Sekarang ni sungguh membimbangkan saya. Sungguh membimbangkan bagaimana anak cucu yang akan datang ni, yang akan mewarisi negara kita ni. Lagi satu, saya tengok keadaan kita sekarang begitu terlalu bertolak ansur dalam serba hal. Terlalu bertolak ansur. Jadi kita mestilah tegas. Kita ikut perlembagaan. Perlembagaan cukup lengkap, cukup cantik. Kenapa kita terlalu bertolak ansur? Terutama sekali pihak-pihak yang memegang kuasa, yang ada kuasa, terlalu bertolak ansur sehinggakan sekarang ni, sehinggakan rasuah terlalu menjadi-jadi. Ini semua kerana tamak kuasa dan tak ingin kepada kekayaan atau sebagainya. Jadi kesimpulannya saya sungguh-sungguh merintih hati kerana umur saya sekarang dah sudah 78 tahun. Mengikuti perkembangan negara daripada awal. Jadi saya bimbangkan, saya telah tengok kalau dikajikan bahagian atasan ni perlu juga diambil kira. Jangan parti rakyat jelata saja. Tingkat atasan. Itu sajalah saya minta. Kalau apa salah cakap, saya minta maaf. Tak ada masalah. Dan terlipisan hati saya ya. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Encik Abdul Malik dari Pahang. Satu luahan dan juga lontaran pandangan dan juga pendapat yang cukup ikhlas sebenarnya daripada pemanggil kita ini. Dan kita akan mendapat komen daripada kedua-dua tetamu saya, terutamanya daripada yang berbahagia Datuk Dr. Awang Serian sendiri. Tetapi sebelum itu, apa kata kalau kita berehat buat seketika dan gunakanlah kesempatan yang kami sediakan kepada anda di dua talian yang kami sediakan, 03-2050-4421 dan juga 03-2050-4625. Kami mengalu-alukan apa saja pandangan dan juga pendapat anda di ruang bicara yang dibawakan kepada anda live dan eksklusif Penama TV. Kita berehat buat seketika. Girang gemilang atau penuh kecundang, paparan kegairahan
laporan sukan tanpa sempadan, wadah bertenaga dan terkini. Sukan @Bernama TV. Ekonomi dunia. Berita terkini. Isu semasa. Segalanya baru dan benar hanya di Berita Dunia. Menyelami realiti, menjejaki masa, meninjau peristiwa, paparan kronikal kembara kehidupan, pelbagai keunikan juga pengalaman menarik. Segalanya disorotkan selama setengah jam dalam Jurnal Bernama setiap Ahad jam 9.30 malam hanya di Bernama TV. Baiklah, kami cukup berterima kasih kerana anda masih lagi bersama kami secara live dan eksklusif Ruang Bicara. Kita masih lagi bercakap tentang Perhimpunan Perpaduan Melayu hebat, bermaruah dan berkat. Dan kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia, Datuk Dr. Awang Sarian, iaitu Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan kita masih lagi bersama dengan Saudara Izzaruddin Abdul Rahman, iaitu Timbalan Presiden GPMS. Tadi menarik juga komen yang dilontarkan oleh pemanggil kita, iaitu Encik Abdul Malik dari Pahang tadi. Jadi barangkali respon dan juga pandangan Datuk sendiri daripada apa yang disebut oleh Encik Abdul Malik tadi. Saya kira perkara terpenting yang disebut oleh pemanggil tadi adalah peranan kepemimpinan tertinggi. Maka dalam konteks ini saya seperti saya katakan tadi, politik itu satu wasilah semata-mata. Apa matlamat ialah untuk kesejahteraan, keadilan, kesejahteraan keseluruhannya. Oleh sebab itu dalam konteks ini saya kira perlu ada satu anjakan dalam budaya berpolitik yang menyedarkan bahawa akhirnya yang kita kejar, yang kita jadikan sasaran itu ialah kesejahteraan, keadilan, kebersamaan. Oleh sebab itu dengan demikian soal politik yang berasaskan kepentingan peribadi, cita-cita politik peribadi itu tidak harus menular. Ini merupakan satu pembudayaan baru. Tanpa itu saya kira kita akan terus menerus dalam lingkungan di tengah lingkaran syaitan atau vicious circle yang mengongkong. Dan ini mau tidak mau saya kira sebahagiannya kerana kita sudah dijajah di segi pemikiran politik barat yang mengatakan politik adalah satu seni untuk mencari dan mempertahankan kuasa. Dalam Islam, politik itu adalah satu wasilah, satu alat untuk mencapai keredaan Allah. Ini dua anjakan, dua ekstrim yang berbeza. Yang kita harus kembali pada teras kita, Melayu mengatakan Islam. Jangan kita lupa bahawa selagi kita tidak berteraskan politik dengan pengertian yang benar itu tadi, kita akan terus dalam keadaan berperang, berseteru dan sebagainya. Tetapi dalam pada itu, pada saya bukan saya soal peranan kepemimpinan, peranan rakyat, peranan massa juga penting. Dalam sejarah tamadun Melayu kita dapati, mengambil yang moden saja, gerakan dengan Kongres Bahasa Suratan Melayu 1, 2 dan 3 itu yang akhirnya menghasilkan tertubuh badan-badan induk perjuangan Teras Melayu, Dewan Bahasa Pustaka, Institut Perguruan, bahkan SITC, itu semua daripada gerakan rakyat. Dan juga jangan lupa Universiti Kebangsaan Malaysia ditubuhkan untuk mendaulatkan bahasa kebangsaan itu, sebenarnya juga daripada gerakan rakyat, gerakan yang akhirnya menyedarkan pimpinan bahawa ada sesuatu yang mesti diperjuangkan. Oleh sebab itu jangan kita hanya bergantung kepada kepemimpinan, tetapi kita sebagai rakyat juga harus ada wawasan. Wawasan ini digemblengkan melalui perpaduan. Makanya perhimpunan pada 20 sangat penting. Okey, nanti kita sambung lagi, Datuk. Kita ambil dulu satu lagi panggilan yang ada di talian yang agak lama menunggu, iaitu Zahida dari Perak, kalau tak silap saya, sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum, Zahida. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Saya Zahida dari Bagan Datuk. Ya. Cuma sedikitlah pandangan saya lah mengenai disebut tentang perpaduan Melayu lah. Ya. Cuma pandangan saya lah secara saya ni kiranya ialah orang baru habis belajar. Jadi sedikitlah pandangan. Silakan. Mengenai perpaduan Melayu ni, saya nampak hanya satu je lah. Sebenarnya pokok pangkal ni kita balik kepada Islam lah.
dan balik kepada Islam, dan kita kena ikut dasar Islam. Sebabnya bila sebenarnya kalau kita tengok kekuatan orang Melayu tu sebenarnya daripada Islam tu sendiri yang jadi kekuatan sebenarnya. Itu sebagai tonggak dia. Itu pandangan saya lah. Jadi sedikit pandangan daripada untuk kita teguhkan betul Melayu ni, mesti kita berpaksikan kepada Islam. Balik ni mesti kepada Islam, insya-Allah. Semua perkara kalau kita balikkan kepada Islam, sebab Tuan Guru ni Abdul Aziz pun ada sebut, dia ada sebut antara benda yang boleh menyatukan padu umat Melayu ni hanya satu, iaitu Islam. Betul. Okey, itu saja. Baik. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Zahida dari Bangan Datuk dari Perak. Itu yang disebutkan tadi oleh yang berbahagia Datuk Dr. Awang Sarian sendiri. Jadi menjawab apa yang dibangkitkan oleh Zahida sebenarnya. Tapi persoalan yang dibangkitkan oleh Encik Abdul Malik daripada Pahang tadi tu menarik juga Izzaruddin tentang betapa Melayu sudah pun hilang jati diri, betapa roh Melayu itu sebenarnya sudah tidak ada dalam orang Melayu sendiri. Sebab itulah orang Melayu melihat orang Melayu lain kadang-kadang dengan prasangka dan sebagainya. Jadi kesempatan itu digunakan oleh pihak lain untuk menekan orang Melayu. Komen anda? Itulah sebab kita Melayu ni tak habis-habis kita bermusuhan sesama sendiri. Itu menjadi punca permasalahan berlaku sehingga ke hari ini. Daripada pilihan raya, kami ingat pilihan raya itu dah habis dah. Rupanya berlanjutkan sampai sekarang ni. Belum selesai-selesai masalah tentang siapa kuasa, siapa tak kuasa. Orang Melayu ni tak bagus, orang Melayu ni bagus. Sebagai banyak perkara-perkara yang menyebabkan kebimbangan daripada kalangan kita. Dan sebab itulah dari soal tentang seperti mana Encik Abdul Malik tadi beritahu tentang soal beliau risau tentang Melayu akan datang. Umur beliau pun dah 70 tahun, masih lagi ada sifat tanggungjawab untuk mengetahui, ada rasa concern je tentang soal berkaitan dengan Melayu sekarang ni. Dan sebab itu sekarang ni tentang soal rasuah, sebab itulah sekarang ni Muhammad Datuk Seri Najib telah membuat satu indeks makasih syariah baru-baru ni pada 10 Februari di PSCC baru ni. Dan ini satu indeks yang sangat berguna kepada negara kita dalam konteks kita sebuah negara Islam ni. Dan saya fikir ini sebagai satu indeks untuk memberi amaran dan juga memberi satu peringatan kepada pemimpin-pemimpin Melayu supaya jangan tamak kuasa, supaya jangan lagi sifatnya tamak, sombong dan sebagainya. Sebab tu dia sangat popular sekarang ni perkataan pemimpin berkaki rakyat sekarang ni. Di mana-mana sekarang ni kita nak pemimpin berkaki rakyat. Sekarang ni kalau kapet merah tak perlu lagi di kampung-kampung. Nak hidangkan satu tempat jamu yang mewah kepada pemimpin, tidak perlu lagi pada sekarang ni. Supaya kita nak wujudkan satu keadaan mesra di kalangan rakyat dengan pemimpin, supaya tidak ada jauh lagi di antara pemimpin dan rakyat. Selama ni, sebelum ni kita tengok ada pemimpin dengan rakyat dia jauh berbeza. Kenduri kahwin sekarang ni, orang pemimpin sekarang dah selalu turun kenduri kahwin. Ini satu perkara-perkara yang positif, dan saya fikir orang-orang Melayu pada hari ini kena menyambut sifat kesedaan pemimpin kita sekarang ni. Dah ada sifat-sifat mesra rakyat dan sebagainya. Mungkin sifat yang Muhammad Datuk Seri Najib sendiri telah memulakan langkah itu, menyebabkan mungkin pemimpin-pemimpin lain terkesan dengan sikap yang Muhammad Datuk Seri Najib sanggup turun di tempat-tempat awam dan sebagainya. Dan sebab itu perhimpunan kali ini, perhimpunan Melayu ni kali ini, kita mengambil kira program ini mengambil kira indeks makasih syariah. Kita ada inisiatif yang kita akan adakan melalui program-program ini. Sebab itu apabila orang ramai turut hadir nanti, kita akan menerangkan secara jelas tentang apa-apa peranan tentang makasih syariah dan sebagainya, supaya pada masa yang sama kita kena wujudkan pemimpin kita ni, rakyat kita pada hari ini kena hormat pemimpin, pemimpin kena dengar suara rakyat. Rakyat nak dengar pemimpin, kena dengar suara rakyat sekarang. Sebab tu perhimpunan kali ini kita nak rakyat memberi mesej kepada pemimpin, pemimpin kena dengar suara rakyat waktu perhimpunan tu nanti. Okey, satu lagi aspek yang saya nak kongsi bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Awang Sarian. Kalau kita lihat situasi yang berlaku sekarang ini, senario yang telah berlaku, sedang berlaku dan sebagainya. Melayu diperlekehkan, agama Islam juga kadang-kadang dipersendakan, dan macam Datuk sebut tadi tentang kontrak sosial juga dipertikaikan. Kenapa ini semua boleh berlaku di saat-saat sekarang ini? Apakah kerana zaman sudah berubah, pemikiran rakyat sudah berubah, atau kerana Melayu itu sendiri sudah berubah, tidak lagi ada semangat bersatu padu di kalangan Melayu? Saya pernah membuat satu sajak khas tentang itu. Ini masalah-masalah Melayu seperti kata saudara Zahri tadi. Apabila kita alpa, kita leka, maka unsur-unsur luaran itu mudah mengenakan pengaruhnya.
kita apa dalam pergeseran peribadi, dalam soal perebutan kuasa, tapi tidak memberikan tumpuan perhatian pada kekuatan bangsa. Maka dalam soal apabila kita sendiri, dalam kalau orang Melayu ada yang sudah meremehkan soal perlembagaan, meremehkan soal kedua agama Islam, meremehkan kedudukan bahasa Melayu, meremehkan hak istimewa orang Melayu, maka siapa lagi yang memperjuangkan Melayu? Maka unsur-unsur luar itu masuk, dan ini jangan kita lupakan sejarah silam. Mengapa Feringgi boleh menang Melaka itu sebenarnya faktor dalaman yang menyebabkan Feringgi mudah masuk, mudah memecah belahkan dalam kalangan pimpinan atau pembesar negara. Maka itu perlulah perhimpunan ini dijadikan landasan untuk menyatukan fikrah, pemikiran, hala tuju, kesedaran seluruh umat Melayu. Seperti kata sahabat kita tadi, bahawa perhimpunan ini tidak merupakan suatu perhimpunan yang akan menyerlahkan apa hasrat pemimpin, tapi hasrat rakyat pada pemimpin. Agenda perhimpunan 20 hari bulan adalah bagaimana rakyat menyajikan atau mencadangkan sesuatu gerakan untuk mengukuhkan Melayu yang harus diberi perhatian oleh pemimpin. Dan ini bagi saya satu anjakan penting. Artinya saya katakan jangan hanya bergantung pada pimpinan. Betul, pimpinan itu penting. Tapi rakyat sini mesti ada kesedaran. Mesti ada agenda yang dapat juga mendukung dan mendorong pemimpin bergerak dengan tepat. Ini maka penting perhimpunan 20 hari bulan untuk seluruh umat Melayu. Okey, persepsi yang selalu berlaku, Zarudin. Bila kita cuba menegakkan sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu bangsa itu, kita akan dianggap sebagai resis. Bila kita cuba memperjuangkan nasib dan masa depan orang Melayu, kita akan dianggap sebagai resis, perkauman dan sebagainya. Jadi apakah perhimpunan ini juga kalau tidak dikawal dengan begitu baik dan sebagainya, ianya juga dianggap sebagai satu perhimpunan yang bersifat perkauman? Sebab apa? Sekarang ni kita nampak penumpuan program ni kita bukan menumpukan kelemahan orang Melayu sekarang. Kita nak tumpu sekarang kehebatan Melayu tu di mana sekarang ni. Itu kita punya matlamat paling penting sekarang. Kita tak mau cerita tentang kelemahan Melayu, tak mau lagi tentang perkara-perkara negatif ni dan sebagainya. Kita cerita tentang soal kehebatan kita, kehebatan maruah kita, macam mana kita nak mempertabatkan bangsa kita kembali semula. Sekarang ni kita tengok orang Melayu dipelikirkan, kita orang Melayu sesama sendiri pun buat tak tahu je. Tepuk tangan lagi. Kita rasa alhamdulillah kau kena dah tembak dan apa dan sebagainya. Ni sifat-sifat Melayu pada hari ni dia macam buat tak kisah sekarang apa yang berlaku sekarang di keliling mereka sekarang ni. Padahal pada masa sama beliau sendiri memberi api lagi dari segi isu-isu tertentu. Dan sebab itu saya fikir inilah masanya kita membangkitkan kesedaran kita, membangkitkan kita solidariti kita, supaya kita tidak boleh lagi pandang di belakang lagi. Orang muda sekarang ni dia tak nak lagi pemimpin-pemimpin sekarang ni retorik dan sebagainya. Dan perhimpunan kali ini saya pasti bukan satu perhimpunan retorik. Perhimpunan yang memberi satu makna yang besar kepada survival bangsa kita. Inilah perhimpunan, satu-satunya perhimpunan yang mengambil kira pelbagai faktor, mengambil kira pelbagai pandangan dan sebagainya. Dan saya fikir sekarang ni bukan masanya lagi kita nak beritahu orang Melayu ini tidak hebat, orang Melayu ini banyak kelemahan dan sebagainya. Kita sampai bila kita nak anak kecil mayapi, anak kecil sedih sepanjang masa. Dan kita nak pastikan anak muda yang kita nak tanam pada hari ini merupakan anak muda yang hebat pada tahun 2020 nanti. Mempunyai satu agenda, mempunyai satu pendirian, wawasan yang tinggi, wawasan yang jauh dan sebagainya. Dan sebab itu dalam konsep Satu Malaysia sendiri meletakkan konsep orang kata prestasi tinggi dan sebagainya. Dan itu kehendak yang kita kena mainkan oleh orang muda. Sebab tu anak muda sekarang kita nampak mereka ni lama-lama kalau kita tak buat program kesedaran ni, lama-lama mereka hanyut dan sebagainya. Mereka sibuk dengan WhatsApp dan sebagainya. Kadang-kadang dekat sembahyang Jumaat pun dengan khutbah orang Melayu anak muda masih sibuk dengan WhatsApp. Bukan orang muda saja, orang lama pun terlibat dengan WhatsApp dan sebagainya. Apa yang penting sangat WhatsApp, sampai khutbah sembahyang Jumaat pun sibuk dengan WhatsApp dan sebagainya. Kalau perkara itulah soal agama kita dipermainkan macam tu sekali, apatah lagi soal bangsa kita pun kita masih sibuk dengan perkara-perkara yang benda yang lain tidak penting pada kita. Okey, kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi mungkin ada satu ataupun dua lagi persoalan yang ingin saya kongsi bersama dengan berbahagia Datuk Dr. Awang dan juga saudara Izzaruddin di studio Ruang Bicara ini. Rehat dulu. Program kerjasama Kantor Berita Indonesia Antara dengan Kantor Berita Malaysia bernama kembali hadir menjumpai Anda.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Bisa. Tok, GST ni apa cerita, Tok? Panas sekarang ni. Apa pula panasnya? Cuma kita saja yang tak perasan, tak jelas. GST adalah cukai barangan dan perkhidmatan. Penambahbaikan kepada sistem cukai yang sedia ada. Maknanya GST ni akan menggantikan SST, cukai jualan dan perkhidmatan. Betul. Satu cukai untuk semua. Kalau SST dulu cukainya 16%. GST cuma 6%. Bukankah ini untuk kebaikan pembangunan negara? Baik apa je Tok, harga barang semua naik ni? Anggaran kenaikan harga barang cuma 10%. 40% harga barangan akan turun. Selebihnya kekal seperti mana sedia ada. Tidakkah ini akan memberi pulangan balik kepada pengguna? Maknanya, cukai pendidikan, kesihatan, perumahan, pengangkutan, semuanya akan dikecualikan. Lebih menarik lagi, tarif elektrik. 200 unit penggunaan pertama adalah percuma. Jadi maksud sebenarnya hampir kebanyakan harga barangan turun? Ya, selaras dengan dasar pembangunan negara. Kalau yang turun lebih banyak pada yang naik, bagi manfaat pada semua orang, saya setuju sangat, Tok. Baiklah, kita berada di penghujung ruang bicara sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Jadi saya ingin berkongsi mungkin sedikit maklumat daripada yang berbahagia, Datuk Dr. Awang Sarian. Jadi Datuk, barangkali kenapa pentingnya orang Melayu yang sedar, orang Melayu yang mungkin separuh sedar dan orang Melayu yang mungkin ingin sedar perlu menghadiri perhimpunan yang akan diadakan pada 28 hari bulan nanti di Stadium Putra Bukit Jalil. Yang paling penting, kita harus melihat kekuatan yang perlu dibina untuk bangsa Melayu. Tapi saya katakan kekuatan bangsa Melayu ini bukan berarti menafikan hak rakyat Melayu. Ya. Kita harus membaca Ibn Khaldun dalam Al-Muqaddimah mengatakan, ini adalah faham hasabiah, ini bukan soal menindas kaum lain, tapi perjuangan bangsa yang memang masih mengalami kekurangan. Kita bermain di padang tidak sama rata. Dari saat kemerdekaan hingga sekarang ni baru kira 80% soal equity, ekonomi, profesional, golongan profesional, pendidikan dan sebagainya. Maka dalam konteks ini memang ada kewajaran untuk Melayu itu terus bangkit, mempertahankan kekuatan, kerana saya katakan Melayu teras. Tanpa kekuatan bangsa teras ini, jangan diharapkan kestabilan negara. Maka ini harus dipahami oleh orang Melayu dan bukan Melayu sendiri. Tanpa gerakan penyatuan semula ini, kita mungkin akan punya agenda-agenda peribadi, agenda-agenda yang tersendiri. Maka kita agenda ini harus digembelingkan supaya kita mempunyai hala tuju yang sama. Dan ini berlaku dalam kalangan bangsa lain. Dalam keadaan kita barangkali leka, bangsa lain terus dengan agenda mereka, dan kita tidak boleh menafikan gerakan mereka. Maka bangsa Melayu harus juga ada kekuatan mengenal pasti apa sebenarnya hala tuju kita, di mana kedudukan kita sekarang. Dan yang penting, sesudah gerakan pada 28 hari bulan ini, kita tidak akan soal retorik, soal berdiam diri, tapi ada gerakan-gerakan secara konkret di segi ekonominya, pendidikan, sosial, politik dan sebagainya. 284 persatuan dengan dukungan agensi-agensi kerajaan sendiri. Ini kita akan gembelingkan tenaga untuk membuat satu perancangan bagaimana agenda Melayu dalam semua bidang ni dengan masuk dalam maqasid syariah itu tadi. Okey, sebelum saya dapatkan pandangan Izzaruddin, masa semakin suntuk sebenarnya, tapi tak apa, kita bagi peluang untuk mengambil satu lagi panggilan daripada penonton kita yang ada di talian sekarang ini, iaitu Puan Hamidah Osman. Sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Cik Hamidah. Assalamualaikum, salam. Ya. Saya amat tertarik dengan program perhimpunan perpaduan Melayu hebat, bermaruah dan berkat. Namun saya dapat dengar tadi, saya dapat tahu yang kali ini program ni agak unik, iaitu maqasid syariah. Ada terlibat dalam perhimpunan ni. Betul. Jadi tapi bagi saya, macam saya daripada Johor, bagaimana saya nak menyertai perhimpunan ni? Because saya rasa saya sebagai wanita juga patut bersama-sama dalam perhimpunan yang begitu begitu
hebat dalam 20,000 tu. Sebab apa? Rasa saya adalah kali kedua saya dengar tadi lah. Kali kedua belum tu 69 tahun yang lepas. Betul. Lepas tu ini adalah kali kedua. Jadi bagaimana saya nak menyertai, dan saya minta kalau boleh ramai-ramai lagi wanita-wanita dan anak-anak muda gadis-gadis untuk sama-sama lah untuk menyertai Perhimpunan Perpaduan Melayu pada 28 ni. Okey, terima kasih itu aja ya Cik Hamidah ya. Ya, sama-sama. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Puan Hamidah. Jadi itu semangat yang telah pun kita nyalakan sebenarnya di kalangan. Jadi Datuk, macam mana tak ada pendaftaran, tak ada apa ya? Tidak ada satu yang protokol birokrasi. Silakan semua umat Melayu dipersilakan, dialu-alukan. Kalau diperlukan boleh datang dari Johor apatah lagi. Saya kira ini bukan soal lokasi, soal tempat. Semua yang punya jiwa dan semangat Melayu Islam harus datang tanpa mengira latar belakang politik dan sebagainya. Okey, seruan Izzaruddin sendiri kepada the so-called generasi Y lah. Anak-anak muda kita ini. Mereka juga sebenarnya perlu dan harus hadir di perhimpunan ini. Saya fikir sekarang ni kita kena ambil peduli, kita kena ambil tahu apa yang berlaku di keliling kita. Sifat ambil peduli ni sangat penting kepada orang muda pada waktu sekarang ni. Khususnya cerita tentang soal Perpaduan Melayu sekarang ni. Dan inilah masanya orang-orang muda sekarang ni untuk kita membina dan menggembelin tenaga bersama-sama. Dan kita tidak ada cerita pasal politik, tak cerita tentang soal apa-apa berkaitan dengan agenda apa-apa yang tersembunyi dan sebagainya. Ini semua memang agenda khusus untuk orang Melayu kita sendiri. Ini tentang soal kita bersama-sama. Marilah kita bersama-sama anak muda kita di luar sana. Kita sambut seruan apa yang kita beritahu tadi. Kita bukan sahaja kita bersantai, tapi pada masa yang sama kita dapat memahami dan dapat mendidik jiwa kita dan dapat lagi membina jaringan hubungan kita dengan orang yang hadir pada waktu itu nanti. Okey, ada masa lagi tu 2 ataupun 3 minit. Harapan Datuk sendirilah kepada mereka yang berada di luar sana yang mungkin tergerak hati mereka apabila melihat program ini, mereka ingin datang. Tetapi datanglah dengan satu semangat, datanglah dengan satu jiwa yang cukup hebat sebenarnya, kerana apa yang ingin ditonjolkan nanti bukanlah sesuatu yang baru, tetapi sekurang-kurangnya akan dapat memberi satu semangat yang baru kepada mereka. Seruan Datuk kepada mereka. Satu antara yang terpenting bagi saya yang kemuncak di samping pelbagai atur cara lain itulah adanya wa'ad. Ikrar Melayu. Bagaimana Melayu harus berikrar kepada diri sendiri, kepada rakan-rakannya dalam segala aspek kehidupan, agamanya, politiknya, ekonominya, pendidikan sosial. Dan ini wa'ad ini sangat penting sebagai satu bentuk mercu tanda kebangkitan pemikiran yang saya katakan bersepadu. Ini sangat penting. Izzaruddin, barangkali anda juga mempunyai seruan dan juga harapan anda. Harapan saya seperti mana bagi Datuk ke, sama seperti mana kita anak muda, harapan kita sekarang ni kita jangan pecah belah lagi. Cukuplah, dah letih dah kita cerita tentang soal kita nak berpecah-pecah ni. Soal sekarang ni kita cerita tentang soal kebangkitan kita, cerita tentang soal kehebatan kita. Ini perkara-perkara yang perlu dibincangkan sekarang ni. Bukan lagi tentang soal yang belakang-belakang ni lagi. Dan kita menyeru juga kepada pemimpin, menyeru juga kepada anak-anak muda juga dan sebagainya, ayolah kita bersama-sama memeriahkan, memenuhi stadium ini yang kita anggap satu pertemuan yang keramat pada 28 Februari ini. Ini pertemuan yang sangat hebat, yang bermaruah dan berkat. Ini ada satu pertemuan yang signifikan kepada isu-isu semasa yang berlaku, yang melanda anak-anak muda sekarang, dan juga isu-isu Melayu yang saya fikir sekarang ini sangat saya sendiri sebagai anak muda terkesan dengan orang hina kita sendiri. Dan inilah masanya kita bersatu padu. Ayo kita sama-sama. Okey, nasihat seorang bapa lah seperti yang berbagai Datuk Dr. Awang Sarian sendiri kepada anak-anak muda tu. Kadang-kadang mereka ni hanya mendengar tetapi tidak dapat menghayati dan sebagainya. Jadi seruan Datuk kepada mereka. Harus kita ingat kebangkitan Islam itu sebahagian didokong oleh anak-anak muda. Zainal Ali Karramallahu wajhah merupakan anak muda yang tampil ke depan dalam menguang syiar dan juga risalah Allah SWT. Maka dalam konteks ini kita harus belajar bersejarah. Tamadun-tamadun besar di dunia memang didukung akhirnya oleh golongan muda. Kerana inilah pelapis yang akan mewarisi kepemimpinan, tamadun, pemikiran, falsafah dan khazanah warisan kita. Oleh sebab itu, generasi muda harus menjadi penyambung wasiat dan amanah bangsa, kerana kelangsungan hidup satu bangsa Melayu itu banyak bergantung pada golongan muda. Maka itu ayo golongan muda ikut serta dan mengambil alih pimpinan akhirnya dan juga mengambil alih
peranan dalam mengembangkan dan melestarikan warisan bangsa kita. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Awang Sarian, dan terima kasih kepada yang berbahagia Saudara Izzaruddin Abdul Rahman kerana sudi bersama saya di ruang bicara kali ini. Kita bercakap tentang perhimpunan perpaduan perpaduan Melayu yang akan berlangsung pada 28 hari bulan Februari nanti di Stadium Putra Bukit Jalil. Semua perkara telah pun kita sebut sebenarnya, dan terpulanglah kepada anda sekarang ini untuk sama-sama menyaut apa yang telah pun ataupun yang akan berlangsung nanti, dan semoga dengan kehadiran anda semua bukan sekadar untuk memeriahkan perhimpunan itu, tetapi jauh lebih penting untuk memahami hasrat dan tujuan perhimpunan itu diadakan. Dan tentunya kami berterima kasih kepada anda yang memanggil kami, memberi pelbagai pandangan dan juga pendapat, dan kami menjanjikan sesuatu dan kami terus berjanji kepada anda bahawa Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak jemput semua saudara-saudara semua, rakan-rakan ke satu perhimpunan gerakan Renaissance Melayu. Hebat, bermaruah dan berkat. Merupakan satu batu tanda menunjukkan solidariti kita orang-orang Melayu. Tujuan dia adalah untuk mengumpul lebih kurang 20,000 orang Melayu. Perhimpunan ini akan menjadi satu titik permulaan mengembalikan kegemilangan, kesatuan dan kehebatan bangsa Melayu. Kita perlu bangkit untuk membina suatu kekuatan Melayu. Perhimpunan orang-orang Melayu dari semua lapisan ke masyarakat mengalu-alukan pelbagai program yang ingin meningkatkan peningkatan ekonomi Bumi-Putra. Kita perlu menguasai ilmu, teknologi dan memilih bidang keusahawanan sebagai kerjaya kita. Kita akan melancarkan juga agenda Zuriat Melayu di masa hadapan. Ingin menggalakkan dan menjemput semua warga universiti di seluruh Malaysia untuk datang bersama-sama, terutamanya kepada wanita, kerana wanita kita hebat, berkat dan bermaruah. Membawa pantun rasmi kita, buai laju-laju sampai pucuk sena. Melayu boleh maju hingga terajui dunia. Ayuh wahai anak-anak muda Melayu sekalian, marilah kita ramai-ramai hadir ke perhimpunan gerakan Renaissance Melayu.